Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid semua, kita bertemu lagi dalam kelas akhlak untuk tahun 3 dalam buku teks muka surat 17 untuk tajuk yang baru iaitu menjaga masa. Okey, murid-murid semua, tak harap murid-murid pun boleh buka buku teks akhlak untuk kita belajar bersama-sama. Okey, murid-murid semua dah buka buku teks dah? Hasan dah buka dah? Naim dah buka buku teks dah? Okey, bagus. Kalau dah buka, cuba murid-murid tengok pada muka surat 19. Okey. Untuk muka surat 19 itu merupakan pengertian dan dalil menjaga masa. Apakah pengertian dan dalil menjaga masa? Kita akan lihat satu persatu. Okey. Yang dalam slide ini sama seperti mana dalam buku teks murid-murid semua. Okey, fokus dan dengar apa yang ustaz nyatakan ini. Okey, yang pertama, dari segi pengertian menjaga masa ialah mengatur masa dengan betul. Mengatur masa dengan betul. Okey, contohnya dekat sini, kita ada masa lapang, sepatutnya kita gunakan masa lapang tersebut untuk membuat kerja rumah ataupun kerja-kerja yang berfaedah. Tetapi bila mana kita menggunakan masa yang lapang tersebut dengan membuat perkara-perkara yang tidak berfaedah, maka boleh dikatakan kita tidak mengatur masa dengan betul. Okey, berbeza pula dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Jadi itu boleh dinyatakan sebagai kita mengatur masa dengan betul. Boleh faham, Hana? Okey, bagus kalau faham. Okey, seterusnya dekat sini, umat Islam dituntut mengatur masa kepada perkara-perkara yang memberi manfaat. Okey, umat Islam dituntut untuk mengatur masa perkara-perkara yang memberi manfaat ataupun perkara-perkara yang berfaedah. Okey. Dan khususnya kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat. Khususnya dekat sini adalah untuk diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Okey, boleh faham pengertian dia? Kalau Ustaz tanya, Hasan, apakah maksud menjaga masa? Hasan boleh jawab, menjaga masa ialah mengatur masa dengan betul. Okey, seterusnya kita lihat dekat sini. Okey, Ustaz yakin dan percaya murid-murid dah pun menghafal surah Asri ini, yang mana ini merupakan dalil untuk menjaga masa. Okey, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Okey, yang bermaksud demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, melainkan kata Allah illalladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menerusi firman Allah ini mengatakan bahawa semua manusia itu dalam kerugian, melainkan orang yang beriman, beramal soleh serta berpesan-pesan dengan kebenaran dan
penuh kesabaran. Okey, jelas? Boleh faham? Okey. So jadi di sini murid-murid semua, bagi sesiapa murid ataupun mungkin ada sesetengah murid yang belum menghafal surah ini, Ustaz harap murid-murid akan menghafal, dan bagi murid yang dah hafal, Ustaz ucapkan tahniah. Okey. Seterusnya kita lihat pada muka surat 20. Okey, dekat muka surat 20 ini adalah berkaitan dengan ciri-ciri orang yang menjaga masa. Okey, apakah ciri-ciri orang yang menjaga masa? Okey, yang pertama, menggunakan masa sebaik-baiknya. Okey, menggunakan masa sebaik-baiknya. Contoh, membuat jadual waktu. Okey, membuat jadual waktu. Sebagai contoh, untuk hari Jumaat ini, jadual kita selain daripada belajar, selepas belajar tu apa jadual seterusnya. Okey. Dan yang kedua, tidak menangguh solat. Bila azan saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, murid-murid pun bergegas untuk bersiap-siap untuk menunaikan solat. Okey, dan yang ketiga ialah tidak melepak bersama kawan-kawan. Tapi Ustaz yakin dan percaya anak murid Ustaz ni tidak suka melepak, betul tak? Lagi-lagi sekarang ni tak boleh keluar rumah kan. Kalau keluar rumah saja bahaya. Okey, yang kedua adalah melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Okey, melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. Contoh, membantu ayah mencuci kereta, bergotong royong, membersih bilik-bilik darjah, menjaga adik-adik di rumah. Okey, bagi yang lelaki itu, masa cuti ada masa yang terluang itu, bolehlah membantu ayah ataupun ibu mencuci kereta. Dan bagi yang perempuan itu, murid-murid perempuan, Safia, Dahia, kalau ada adik, Ain Insyirah, bolehlah tolong jaga adik-adik. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita lihat pada slide seterusnya, iaitu yang ketiga ialah tidak suka membuang masa ataupun tidak suka membuang waktu. Okey, contoh, belajar bersungguh-sungguh. Okey, kalau datang ke sekolah, murid-murid tidak membuang masa. Murid-murid ambil tumpuan fokus untuk belajar saja, bukan datang main-main saja. Okey, jelas. Dan yang kedua adalah pergi ke perpustakaan. Ini contoh sekiranya murid-murid berada di sekolah ataupun ketika ada masa terluang, bolehlah pergi ke perpustakaan. Dan yang keempat adalah yang paling penting, bijak mengatur masa. Okey, bijak mengatur masa ini contohnya adalah mendahulu perkara yang penting daripada kurang penting. Contoh, kita ada satu perkara yang kita nak buat. Contoh, kita nak buat kerja rumah, dan dalam masa yang sama kita nak main game. So jadi mana yang lebih penting dulu? Iaitu buat kerja sekolah. Jadi murid-murid mendahulukan dulu untuk menyiapkan kerja sekolah tersebut, barulah murid-murid melakukan aktiviti seharian murid-murid. Okey, boleh faham? So jadi Ustaz harap murid-murid boleh faham berkaitan dengan pengertian dan ciri-ciri orang yang menjaga masa ini. Okey, sampai di sini saja. Sebelum itu, Ustaz harap murid-murid bolehlah buat ulang kaji berkaitan dengan apa yang telah kita belajar pada hari ini, iaitu dalam tajuk menjaga masa. Insya-Allah bila murid-murid dah datang ke sekolah nanti, Ustaz akan bertanya berkaitan dengan
pengertian dalil dan ciri-ciri menjaga masa. Okey, kelas sampai di sini saja. Insya-Allah kita akan bertemu lagi pada hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.